Okay, macam cikgu cakap tadi, ini adalah kelas sambungan untuk minggu lepas. Okay, so minggu lepas kita dah mula dengan interference. Okay, kita dah mula dengan interference, jadi kita just nak recap lah. Okay, so interference adalah apabila dua gelombang tu, okay, dia bertemu, dua gelombang yang koheren bertemu. Lepas tu last week kita dah belajar formula dia adalah lambda sama dengan AX bahagi dengan D. Okay, jadi sekarang ni kita just recap balik sebab hari ni nak buat calculation tapi untuk gelombang yang berbeza. Okay, so lambda adalah wavelength, panjang gelombang. Jadi inilah contohnya lambda. Alright, so sekarang ni garisan hijau ni adalah garisan antinode. Okay, garisan hijau ni adalah garisan antinode. Mana kita tahu sebab nampak tak dekat sini dia adalah interference yang membina. Jadi jarak antara dua garisan antinode adalah X. Okay, ni tadi lambda. Okay, lepas tu yang warna purple ni pula, warna pink ni pula adalah garisan node. Okay, mana kita tahu sebab dia adalah garisan-garisan yang menyambungkan interference memusnah. Jadi ini pun dia punya jarak adalah X. Okay, so kita dah ada lambda, kita dah ada X. So A adalah jarak pemisahan antara dua sumber yang koheren. So ini adalah A. Okay, D adalah jarak antara sumber dan juga tempat kita ukur X. So itu adalah lambda sama dengan A darab X bahagi dengan D. Okay, so setakat ni korang masih boleh ingat ke yang kita belajar last week? Okay, so kita clear dulu. Kita masuk next part. Okay, so inilah dia. Okay, hasil dia, kesannya kita boleh nampak bila dia lakukan interference. Okay, so yang ini korang dah buat last week. Tapi apa kata korang buat lagi sekali? Okay, so formula dia cikgu bagi dulu. Lambda sama dengan AX bahagi dengan D. Cuba buat soalan berdasarkan formula yang cikgu baru bagi ni. Okay, so jom cikgu bagi lagi sekejap lah, cikgu bagi lagi sekejap untuk siapa-siapa yang nak try. Ingat formula dia adalah lambda sama dengan A darab X bahagi dengan D. Alright, so cerita dia macam ni. Dia nak wavelength kan? So wavelength adalah lambda.
Okey, formula untuk lambda adalah A darab X bahagi dengan D. Jadi, formula memang dia bagi, tapi korang kena ingat setiap satu dalam formula ni apa pula maksud dia. Okey, so dalam kes ni A adalah jarak antara dua sumber iaitu 4. Okey, X adalah jarak antara satu antinode dengan satu antinode. So ini adalah X. So kalau ini adalah X, ini pun X juga, ini pun X juga, ini pun X juga. Jadi 16 cm ni bukan X tau. 16 cm adalah 4X. So 4X sama dengan 16, jadi X adalah 4. Okay, so yang 20 ni pula adalah D sebab D adalah jarak antara sumber sampailah ke tempat kita ukur X. Jadi A adalah 4. X adalah 4 bahagi dengan D 20. So bila kira-kira korang akan dapat 0.8 cm. Okay, so siapa yang dah try tu betul lah tu 0.8 cm. Okay, nak cakap hati-hati sebab dalam soalan kadang-kadang contohlah dekat sini dia bagi sentimeter, sini sentimeter, tiba-tiba kat sini dia bagi meter. Okay, so dia tak kisah tau sentimeter atau meter, yang penting setiap satu dia unit adalah sama. So kalau ni meter, ini pun kena meter, ni pun kena meter. Kalau cm, cm, cm. Okay, milimeter pun sama, tak kisahlah apa pun, yang penting unit dia adalah sama. Alright, so untuk yang ini korang boleh ke kita proceed? Okay, so kita tengok next Okay, sekarang ni ini adalah interference gelombang cahaya guna eksperimen dua celah yang. Okay, tips. Macam mana nak tahu formula nak pakai apa? Dia mesti ada dua sumber. Kalau cahaya, dua sumber tu adalah daripada dua celah. Okay, tak apa. Kita go through satu-satu Eksperimen ni apa yang berlaku adalah mula-mula kita ada cahaya. Okay, so cahaya ni bila dia keluar kat sinilah. Okay, sekarang ni cuba korang tengok. Ini adalah lagi satu papan. Korang kena bayangkan macam ni. Dia ada macam satu cardboard. Okay, lepas tu kan dekat cardboard tu kan dia potong dua macam ni. Okay, so bila dia potong dua, dia akan hasilkan dua gap. Satu dekat sini, satu dekat sini. Jadi sekarang ni inilah korang punya sumber cahaya. Inilah korang punya sumber. Okay, cikgu ulang. Yang korang tengah tengok ni adalah pandangan daripada atas tau. Okay, so basically kalau daripada depan eksperimen dia korang boleh nampak kita ada cardboard. Cardboard ni dia buat dua celah. Itu sebabnya nama dia eksperimen dui celah yang, sebab ada dua celah dekat cardboard tu. Jadi setiap satu celah tu akan menjadi satu sumber cahaya. Okay, so bila ada dua sumber yang koheren, dia akan bergabung kat tengah-tengah ni dan dia akan mengalami proses interference. Inilah dia fenomena interference. Okay, lepas tu fenomena interference tu macam mana nak tengok? Okay, so dia boleh tengok berdasarkan atas skrin ni. Kita boleh nampak dekat atas skrin. Okay, so kita boleh nampak dekat atas skrin. Jadi apa yang kita nampak? Kita akan nampak belang-belang. Okay, kita akan nampak corak belang-belang macam dalam gambar ni. So kita akan nampak warna yang cerah dan warna yang gelap. Okay, korang ingat tak hari tu yang kita belajar pasal node, antinode semua tu kan? Okay, jadi sekarang ni yang cerah okay, adalah antinode sebab dia membina. Yang gelap adalah node sebab dia memusnah. Okay, cikgu ulang. Yang cerah adalah terhasil disebabkan garisan antinode. Okay, interference yang membina. Yang gelap adalah disebabkan oleh garisan node. Okay, garisan yang memusnah. Okay. So sekarang ni cikgu bagi masa, cuba korang brain sekejap. Cikgu baru cerita tadi adalah kita ada satu cardboard yang kita potong untuk hasilkan celah. Celah tu akan mengeluarkan cahaya. Gabungan antara dua cahaya tu akan menyebabkan berlakunya interference.
Okay, jadi kita letaklah satu skrin dekat sini dan interference tu kita boleh nampak warna pinggir cerah gelap. Maksudnya dia selang-seli dekat atas skrin tu warna cerah, warna gelap. Cerah adalah disebabkan antinode, gelap adalah disebabkan node. Okay, ambil masa sekejap, cikgu bagi masa untuk brain. Kalau ada sesiapa nak tanya soalan boleh tanya. Apa yang kita belajar tu je dulu, lepas ni kita masuk formula. Okay, setakat ni faham ke? Okay, tak apa. Kita masuk formula. Okay, kita padam dulu. Okay, sekarang ni formula kita adalah lambda sama dengan AX bahagi dengan D. Okay, cikgu nak tanya. Okay, korang jawab Just nak tengok korang ingat ke tidak. So, lambda tadi kita cakap apa? Apa itu lambda? Okay, yes. So, lambda adalah wavelength. Okay, ataupun panjang gelombang. Okay, so kita ada A. So, A ni apa? Okay, so A adalah jarak antara dua sumber. Sekejap cikgu tulis. Okay, so lambda adalah panjang gelombang. Okay, so A adalah jarak antara dua sumber. Okay, sekejap, formula dia apa tadi? Lambda sama dengan AX bahagi dengan D. Alright, so X adalah jarak antara apa? X adalah jarak antara apa? Okay, jarak antara dua node ataupun dua antinode. Okay, betul lah tu. Okay, so lambda AX lepas tu D. D adalah jarak antara sumber dengan tempat kita ukur X. Itu yang kita belajar minggu lepas. Okay, korang tengok dalam gambar ni panjang gelombang, okay, yang ni lah. Tapi tak apa, point dia adalah panjang gelombang biasanya dia bagi ataupun dia suruh cari. So panjang gelombang maksud yang biasa, panjang gelombang tu. Okay, so A adalah jarak antara dua sumber. So dalam eksperimen ni, kita nak tengok interference cahaya. Jadi sumber cahaya, okay, sumber kita adalah cahaya. Jadi jarak antara dua sumber adalah jarak antara dua celah. Okay, kenapa? Sebab kan contoh tadi cikgu cakap kita ada dua celah kan. Setiap satu celah tu akan keluarkan cahaya. Okay, setiap satu celah ni dia akan membenarkan cahaya keluar daripada dia. Jadi inilah dia kita punya sumber cahaya. Dua ni lah sumber kita. Jadi jarak antara dua sumber ni lah kita punya A. Okay, itu sebab cikgu tulis kat sini jarak antara dua celah ni adalah A. So S1 ni adalah sumber satu, source pertama. S2 adalah sumber kedua, source kedua. So jarak antara dua sumber tu adalah A. Okay. Lepas tu setakat yang ni A boleh tak?
Kiranya lambda dengan A faham tak? Okay, so A dah settle, lambda sama dengan A. Okay, X adalah jarak antara dua node dengan dua antinode. Okay, ingat tadi cikgu cakap yang cerah adalah antinode, yang gelap adalah node. Yang cerah antinode balik, yang gelap node balik. Jadi sekarang ni macam mana kita nak tahu jarak antara dua node ataupun jarak antara dua antinode? Basically kita ukur jarak antara cerah dengan cerah. Okay, inilah kita punya value X. Ataupun kita boleh ukur antara gelap dengan gelap. Itulah value X kita. Kenapa? Sebab X adalah jarak antara dua node, jarak antara dua antinode. Okay, dalam eksperimen ni node dengan antinode tu kita boleh tahu based on warna dia. Okay, jadi jarak antara dua antinode adalah X, iaitu cerah dengan cerah. Jarak antara dua node adalah X juga, iaitu cerah dengan cerah. Okay, untuk yang X tu boleh bayang. Okay, jap. Gini, cikgu tanya soalan Katakanlah cikgu cakap jarak antara satu warna cerah ni sampailah warna cerah ni adalah 2 cm. Berapa value X? Jarak antara cerah yang atas tu dengan cerah yang bawah sekali tu adalah 2 cm. Jadi berapa value X? Okay, so tengok antara cerah dengan cerah, kita try color lain jap. Okay, antara satu cerah dengan cerah yang ini adalah, wih tak cantiknya warna dia, sekejap Okay, antara cerah ni, sama je. Antara cerah ni dengan cerah ni adalah X. Oh better, okay. Nampak yang tulisan tu? So antara cerah ni dengan cerah ni adalah X. Okay, sebab itulah dia antara antinode dengan antinode, 1X. Antara cerah ni dengan cerah yang ni adalah lagi 1X. Jadi sekarang ni 2 cm ni adalah 2X. Jadi kalau soalan tanya pasal X, betul lah 2 bahagi 2 dapatlah 1 cm. Okay, 1 cm adalah kita punya value X. Okay. So untuk X ni boleh kot. Okay, last sekali adalah D. D adalah jarak antara sumber dengan tempat kita ukur X. Okay, korang kena ingat ini adalah cahaya tau. So bila cahaya, tempat kita ukur X tadi adalah skrin. So basically apa yang kita cuba nak cari sekarang, D adalah jarak antara sumber, which is yang ni, dengan skrin. Jadi inilah dia value D kita. Jarak antara sumber dengan skrin adalah D. Okay, jadi sekarang ni kita dah ada pun lambda sama dengan A. Okay, darab dengan X bahagi dengan D. Okay, ambil masa sikit. Lepas tu kalau korang rasa macam dah faham, beritahu cikgu. Okay, kalau yang mana macam sangkut-sangkut ke, beritahu juga Oh sorry, cahaya monokromatik.
cahaya monokromatik adalah cahaya yang hanya ada satu frekuensi. Okey. Contoh kalau macam contoh cahaya warna putih kan. Okey, cahaya putih yang kita tahu yang macam daripada matahari cahaya ni. Okey, warna tu adalah bukan monokromatik sebab dalam dia ada 7 warna pelangi. Setiap satu warna pelangi tu adalah warna monokromatik. Okey, setiap satu warna dalam warna pelangi tu adalah monokromatik. Satu warna sahaja. So cahaya monokromatik adalah cahaya yang hanya mempunyai satu frekuensi ataupun satu warna. Okay. So cikgu padam dulu Padam dah pun. Okay. So seterusnya. Okay. Kejap lagi kita pergi tengok slide pasal pelangi tu. Sekarang korang try soalan ni dulu. Okay, slow-slow cuba bertenang. Yang penting keluarkan dulu semua information yang ada. So lambda sama dengan AX bahagi dengan D. Okay, tengok satu-satu. Semua maklumat yang ada ni sepatutnya cukup untuk dapatkan jawapan. Okay, try sendiri dulu. Sekejap lagi kita discuss. Okey, marilah kita mencuba bersama-sama. Okey, formula kita adalah lambda sama dengan AX bahagi dengan D. Okey, dia kata berapa jarak di antara dua celah. Okey, distance between two slit. Okey, so sebenarnya kita nak cari A lah. So A sama dengan lambda D bahagi dengan X.
Okay, so lambda adalah 5 darab 10 kuasa negatif 7. Okay, D adalah 1. Okay, X adalah, okay, korang tengok dekat sini. Ini adalah 1X. Ni adalah 2X. 3, 4, 5X. So 0.05 ni adalah 5X. Jadi X adalah 0.01. Okay. Alright. So pakailah kalkulator. So sepatutnya korang akan dapat 5 darab 10 kuasa negatif 5 meter ataupun 0.2234 itulah dia jawapan dia. Okay, point cikgu adalah dia tak susah, formula dia satu tu je. Cuma korang kena fahamkan dan try untuk relate setiap situation tu kepada formula dia. Okay, boleh ke? Okay, so sekarang ni cikgu padam dulu. Okay, kita nak masuk dekat bahagian yang kat belakang ni. Kejap, yang tadi. Okay, so sekarang ni ini adalah gambar pelangi. Tiba-tiba kan, tapi yes, ni adalah pelangi. Okay, jadi sekarang ni kenapa pelangi ni penting? First, korang kena hafal warna dia. Okay, korang kena hafal warna pelangi. Kenapa kena hafal warna pelangi? Sebab, okay, cuba korang tengok gambar ni. Nombor 1, gambar nombor 2, gambar nombor 3. Apa yang korang nampak beza dekat gambar-gambar ni? Apa beza dia orang? Apa yang obvious depan mata boleh nampak perbezaan antara 3 garisan ni? 3 gambar ni, sorry. Okay, so tengok apa yang kita nampak berbeza dalam gambar ni adalah jarak dia. Okay, jarak dia ni adalah value X dia. Okay, ini apa? Ini korang ingat tak tadi kan cikgu cakap yang jarak antara cerah dengan gelap tu kan? Inilah dia screennya. Ini cerah, yang ini gelap. Yang ini cerah balik, gelap. Sama dengan kuning, cerah, gelap, cerah, gelap. So yang korang nampak dekat depan mata ni adalah value X. Bukan wavelength Wavelength tak sama sebab wavelength dalam gambar ni kita tak nampak. Okay, so yang kita nampak adalah value X. Jadi cuba tengok value X dia macam ni. Nampak tak value dia lagi kecil. Masuk warna biru, value dia lagi kecil. Okay, jadi sekarang ni cerita dia adalah kenapa korang kena hafal warna pelangi sebab okay, first cikgu bagi tips Di antara cara korang boleh hafal adalah kalau yang bahasa Inggeris ni senang. ROIB, B-I-V, ROIB, beef. Red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet. Okay, untuk pengetahuan korang, lambda red paling panjang. Bila dia bergerak ke V, lambda dia makin pendek. Jadi lambda paling panjang antara semua ni adalah red. Lambda paling pendek adalah violet. Ungulah. Okay, jadi sekarang ni cuba tengok formula. Formula dia adalah lambda sama dengan AX bahagi dengan D. Okay, kalau merah, lambda dia paling panjang. So bila lambda dia panjang, value X dia pun panjang. Okay, sebab tu kalau korang tengok dalam gambar ni, okay, untuk gambar nombor 1 ni value X panjang. Kenapa? Sebab warna merah lambda dia paling panjang. Tapi kalau kita turunkan, maksudnya daripada merah, okay, pergi ke kuning. Kuning lagi kecil lambda dia. So kita turunkan lambda. So bila lambda dia lagi pendek, X dia pun lagi pendek. Sebab tu kalau kita tengok dekat sini, jarak X ni pun makin pendek. Okay, kita upgrade lagi. Turunkan lagi warna biru. So nampak tak biru kat sini pula.
makin pendek. Jadi biru lambda berkurang menyebabkan value X dia berkurang. Okay, jadi daripada pattern ni kita boleh tahu bahawa lambda sama dengan AX per D. Apabila wavelength berkurang, value X pun berkurang juga. Okay. So, kalaulah cikgu bagi situation antara warna hijau, okey, antara warna hijau dengan warna biru, dengan warna ungu, violet lah. Antara hijau dengan violet, yang mana X dia lagi rapat-rapat? Antara hijau dengan violet, okey, hijau dengan purple tu lah. Yang mana jarak dia, okey, jarak dia antara dua ni lagi rapat-rapat. Okey, so untuk tahu benda ni korang kena tengok balik warna pelangi tadi. Okey, hijau kat mana? So hijau dekat sini. Hijau apa? Green. Green kat sini. Violet kat sini. So violet lagi kecil dia punya lambda. Jadi bila lambda dia lagi kecil, X dia pun lagi kecil. X dia lagi rapat. So jawapan dia adalah violet. Gitulah ceritanya. Okay, walaupun tak ada calculation tapi formula still boleh digunakan untuk jawab soalan. Okay. So pernah keluar soalan dia suruh compare. Okay, ataupun jap cikgu bagi contoh soalan Contoh soalan dia boleh cakap macam ni. Okay, kita buat eksperimen dui celah yang, okay, ataupun yang apa nama perkataan dia tadi, double slit eksperimen menggunakan warna merah. Okay, dia guna warna merah. So inilah dia benarnya. Okay, sekejap. Lebih kurang So soalan dia kata dia repeat eksperimen ni dengan cahaya warna biru. Dia kata dia repeat eksperimen yang sama tapi dia pakai penapis warna biru pula. Lepas tu kan soalan kata lukis apa yang dia nampak dekat skrin. Okay, sekarang waktu warna merah ni dia nampak macam ni. Sekarang dia kata lukis kalau warna biru macam mana. So korang lukis, kita dah tahu kalau antara right beef tadi, okay, red lagi panjang wavelength dia, biru lagi pendek wavelength dia. Jadi bila wavelength makin pendek, X pun makin pendek. Jadi korang lukis rapat-rapat. Contohnya macam ni. Okay, so tak ada calculation tapi dia suruh lukis. Macam itulah cerita dia. Belum, soalan gelombang mikro semua tu dekat bawah elektromagnet. Cikgu tak masuk elektromagnet lagi. Okay. Alright. So kita sambung dekat sini. Okay. Ini adalah interference gelombang bunyi. Okay, so interference gelombang bunyi pula, tadi cahaya. Sebelum ni minggu lepas kita belajar air. Tadi cahaya, sekarang gelombang bunyi. Okay, sekarang ni kalau gelombang bunyi kita nak dengar. Kita nak dengar bunyi. Jadi sumber kita adalah loudspeaker. Okay, kalau dah sumber kita adalah loudspeaker, jarak antara dua loudspeaker adalah A. Sebab tadi kita belajar A adalah jarak antara dua sumber. So kalau dah tahu ini adalah gelombang bunyi, loudspeaker adalah bunyi, okay, jarak antara dua sumber itulah adalah A. Okay, so kalau untuk cahaya tadi kita tengok antara yang cerah dengan gelap. Maksudnya kita boleh nampak cerah dengan gelap lah. Cerah adalah anti-node, okay, gelap adalah node. Sekarang ni untuk gelombang bunyi, bunyi perlahan adalah node. Bunyi kuat adalah bunyi anti-node. Bunyi kuat adalah disebabkan anti-node. Okay, so X adalah jarak antara dua node ataupun dua anti-node kan.
Jadi jarak antara dua kuat dengan ataupun dua perlahan. Tu poin cikgu, dia sama je formula dia. Cuma kena apply menggunakan jenis gelombang yang berbeza. Okey, kalaulah cikgu cakap antara sini dengan sini adalah 4 meter. Berapa value X? Antara bunyi kuat, antara 3 bunyi kuat ni adalah 4 meter. Berapa value X? Okey, so tadi kita tahu bahawa antara dua bunyi kuat adalah 1X. Ini lagi 1X. Jadi 2X adalah 4 meter. Jadi X adalah 2 meter. Okey? So, kita dah ada AX. Okey, D. D adalah jarak antara sumber dengan tempat kita ukur X. Kiranya jarak antara sumber dengan X lah. Jadi sekarang ni X kita adalah bunyi. Sumber kita adalah loudspeaker. Jadi jarak antara loudspeaker tu dengan bunyi yang kita ukur tadi. Okey, macam itulah cerita dia. So, cikgu bagi masa sekejap untuk korang tengok. Ingat ini adalah berdasarkan formula lambda sama dengan AX bahagi dengan 2, D, sorry. What? Okey korang, setakat ni okey lagi ke untuk interference gelombang bunyi? Okey. So kita just apply information ni dekat soalan. Inilah contoh soalan. Ni soalan trial sebenar tau. Cuba korang buat. Dia kata Rajah 25 menunjukkan interference. So interference apa? Kita tahu interference bunyi sebab ada pembesar suara. Okey, cuba buat soalan ni. Dia suruh cari panjang gelombang. So formula dia adalah lambda sama dengan AX bahagi dengan D. Okey, cuba.
Okay, kita try. So formula dia adalah lambda sama dengan AX bahagi dengan D. So kita buat satu-satu. 1.5 adalah jarak antara dua sumber iaitu A. Okay, so X adalah jarak antara dua bunyi yang kuat. Jadi sekarang ni kuat, ini kuat, ini kuat. So ini adalah X. Ini pun X juga. Jadi 4 ni sebenarnya adalah 2X. So X adalah 2. Okay, korang tak boleh terus ambil 4. Okay, lepas tu D adalah jarak antara sumber dengan tempat kita ukur value X tadi. So D adalah 10. So daripada situ masukkanlah nilai. A adalah 1.5, X adalah 2 bahagi dengan 10. So korang akan dapat 0.3 meter. Okay, so kena hati-hati dengan value ni, kira paling jauh paling susah dia boleh bagilah. Okay, tak direct sangat. Itulah cerita dia tentang interference bunyi. Okay, so ada apa-apa soalan untuk interference bunyi?